Mazi jilid pertama di muka surat di muka surat 15 masalah 21 insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masih lagi kita membicarakan hadis tentang niat berdasarkan sabdaan baginda innamal a'malu bin niyat. Hanya senya sah atau batal sesuatu amalan itu dengan niat, berpahala ataupun berdosa adalah dengan niat, tinggi darajat ataupun rendah darajat adalah dengan niat, terangkat hadas ataupun tidak terangkat hadas adalah dengan niat, haram ataupun harus adalah dengan niat. Misalnya apabila kita membeli tahi ayam ataupun tahi kambing, kita punya niat ialah baja. Kalau kita niat beli tahi, tak sah, sebab najis, tidak boleh dijual beli. Tapi kita niat baja, faedah dia, dia punya faedah. Termasuk katalah kita jual beli anjing, kalau kita niat beli anjing tak sah, sebab anjing itu mughallazah. Maka kita niat beli, jaga faedah untuk menjaga kebun, ataupun niat membeli alat untuk menjaga kebun. Jangan pasang niat untuk membeli anjing, tak sah. Jadi begitulah peranan niat. Maknanya kita niat sebagai jaga. Aku beli jaga. Yang aku beli ini ialah pengawal, bukan aku beli ini anjing, bukan. Dan termasuklah peranan niat ini sah, bukan haram ataupun harusnya. Contohnya kita niat, kita minum tapi niat nala wakra wandalata gini stout, jadi haram. Jadi todi pula, jadi haram. Jangan niat gini stout. Mestilah niat itu sesuatu yang suci, yang bersih. Ini semua termasuklah dalam soal nikah kahwin, termasuklah dalam soal banyak aspek yang kita kata bahawa terkesan daripada niat, angkat je lah yang kecil tu. Baik. Kita masuk kepada masalah 21, masalah niat itu sebagai umbi, sebagai asas kepada amal. Maknanya kita jangan hanya memada dengan amal-amalan, terpesona dengan amalan-amalan, tiba-tiba salah niat, rosak niat. Jadi dengan sebab itu kita kena membetulkan niat, bukan sahaja membetulkan amal, tetapi harus juga membetulkan niat-niat kita. Biarlah ikhlas misalnya. Jangan hanya beramal tapi rupanya tidak ikhlas. Kita bersedekah tapi rosak niatnya. Apa? Nak cari kemasyhuran, orang angkat gambar, media coverage, liputan media, orang masuk kita dalam surah abang. Itu dah rosak niat tu. Itu dah rosak niatnya. Baik, kata pengarang kita Syekh Idris Merbawi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata beliau, kerana jikalau tiada dengan dia, tiada dengan niat, maka di manakah bangunan terletak? Jadi niat itu sebagai asas, foundation, piling,
kita nak mendirikan rumah, maka mesti ada tapak gajah contohnya, ya tak? Mesti ada piling untuk kita dirikan bangunan. Kalau kita lihat Twin Tower, ya tak, menara kembor tu, dia punya proses membina asas umbinya itu, pilingnya punyalah lama, ketang. Jangan kita hanya nampak menara kembor je, ya, tetapi proses asas kukuh, barulah tegaknya bangunan yang kukuh di atasnya. Begitulah. Dan hapus bangunan ataupun hapusnya pahala sesuatu ibadat dengan tak ada niat. Ya, kita nak ambil sembahyang tak ada niat, maka sebenarnya hanyalah membasuh muka, hanyalah ibarat adat biasa kita membasuh tangan, ya, membasuh kaki. Itu biasalah kalau dah lecah. Oleh kerana tak ada niat tadi, maka tak jadilah wuduk, tak terangkatlah hadas kecil kerana tanpa niat. Abang mandi tadi ada niat ke abang? Haram. Masuk balik, kena niat balik, mandi balik. Contoh, tak terangkat hadas besar. Ini contoh orang baru kahwin, ya tak? Orang yang dah lama tak adalah sangat, ya tak? Dah tidur ke dinding je. Maka ingatlah pula. Usut dengar je Usut. Tak salah campur dia mah. Maka ingatlah pula dan jaga-jaga terhadap salah niat, ya, terhadap niat yang salah, ya. Begitu, ya. Barang siapa niatnya membuka bagi dirinya satu pintu kebajikan. Jadi kita kata bahawa ibarat kebajikan itu suatu bilik, suatu gedung yang ada pintu. Maka apa pintunya? Niat. Ya, takkan mungkin kita dapat membuka pintu, membuka kebajikan dan kebaikan, mendapatkan kebaikan dan kebajikan, tiba-tiba tak buka pintunya, iaitu niat yang betul. Maka tak dapatlah kita kebajikan. Awal-awal lagi dah kita niat tak betul, maka tak terbukalah pintu-pintu kebaikan, pahala-pahala tak terbukalah, ya. Nescaya katanya kalau kita pasang niat untuk membuka pintu kebajikan dengan niat tadi, nescaya Allah buka bagi dirinya 70 pintu kepada taufik. Makna taufik ialah restu daripada Allah, sehingganya kita dapat berbuat perkara yang betul pada masanya, di tempatnya dan pada orangnya. Itu yang kita sebut wabillahi taufiq wal hidayah. Ramai orang dapat hidayah, belum tentu yang dapat hidayah itu dapat taufik. Sebab taufik ini lebih halus lagi daripada hidayah, iaitu mengerjakan perkara yang betul pada masanya, pada tempatnya, pada sasarannya. Ya. Ada orang berniaga misalnya dekat simpang traffic light, siapa nak berhenti? Kena barulah orang langgar dari belakang. Ada traffic light, situ pula berniaganya. Sekarang kita tengok adalah trend berniaga dekat traffic light ni, dekat hospital tu. Kita datang daripada Clifford Menengah nak pergi ke hospital, situ dah ada budak-budak kadang-kadang berjual. Atau mana rupanya kalau dah lampu karang hijau, takkan nak nunggu duit pecah, mana ada duit pecah, ya. Baru lundu dia orang dari belakang. Lundu, ya. Lundu tu langgar lah, orang lama kata lundu, ya. Jadi orang pun tak boleh nak tumpu. Sebab apa? Orang risau sekarang kalau tawar menawar apa semua sekarang lantaknya hijau. Jadi tak sesuai. Itu tak dapat taufik. Maknanya membuat benda yang betul tapi bukan pada tempatnya. Orang yang dapat taufik ialah buat benda yang betul pada tempatnya, pada masanya, pada sasarannya. Itu kena aja. Itu orang yang dapat taufik. Itu yang kita pohon wabillahi taufiq wal hidayah. Itu dia, ya. Jadi terbukalah baginya pintu-pintu kebajikan yang 70 kepada taufik, kepada restu, membuat benda yang betul pada masanya, pada sasarannya, ya, pada tempatnya. Dan barang siapa niatnya membuka bagi dirinya pintu kejahatan,
dan ketiadaan baik, nescaya Allah buka pula baginya 17 pintu kemunduran, kesia-siaan. Maknanya jangan daripada awal lagi sudah terpesong niat, maka nanti terbukalah baginya segala bentuk pemesongan, kekeliruan, kita kata kesesatan dan sebagainya. Awal-awal lagi dah menderem. Awal-awal lagi dah mambang tanah, mambang darat, mambang laut, mendampinglah dengan awal-awal dah apa itu. Maka lepas itu dah kadap tu dah membawa kepada keburukan. Sebab asasnya dah buruk, asalnya dah silap. Maka ibarat kita nak menentukan arah tuju kiblat, kalau kita terpero je sikit, terpero je sikit, pero udah jauh larinya weh. Ya. Pero tu terseluen sikit, langsung tak tahu terseluen. Jadi sikit je, mula-mula ngerin sikit digrinya, darjahnya. Sampai ke ujung udah jauh larinya ya. Tak jadi Baitullah, dia jadi Baitul Maqdis. Tak jadi Baitullah, dia jadi Baitul Abyad. Baitul Abyad ni rumah putih lah. Itu dia cerita ya. Maka pintu kebajikan itu daripada baiknya niat. Allahu Akbar. Itu yang selalu dikata, marilah kita membetulkan niat kita. Selalu diminta oleh Nabi kepada kita supaya membetulkan dan memperbaharui niat kita. Tajdid an-niyah ya. Maknanya kalau ibaratnya kita kata lesen itu renew. The license ya tak? Maknanya kita memperbaharui niat kita yang barangkali ada dicelah-celahi dengan riak ke, takabur ke, kembalikan kepada kemurnian niat itu ya. Jadi katanya di situ bahawa apabila maka pintu kebajikan itu daripada baiknya niat, pintu kejahatan itu daripada jahatnya dan buruknya niat seseorang, maka hendaklah diperbaiki niat tersebut. Apabila seorang hamba Allah berniatkan akan satu perkara kebaikan, maka diberi pahala ke atasnya jikalau dia tidak perbuat sekalipun. Maknanya begitu murahnya Allah memberikan pahala, begitu mudah dan begitu pemurahnya Allah memberikan pahala. Belum buat lagi, baru niat nak buat. Katalah kita niat nak pergi kenduri, pasal orang tu dah ngajak, teman dah pasang dah niat, tapi ada aral melintang, ada aral yang melintang. Tu minta maaf lah, teman bukan tak nak pergi, dah pasang. Lalu apa jawab tuan rumah? Tak apalah, dah niat tu baguslah, dah ada niat. Sebab berniat untuk buat baik tu dah dapat pahala dah. Kalau buat pula, maka dapat ganda 10. Al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Kebaikan itu dengan gandaan 10. Ya, 10 kali ganda daripada asalnya. Al-hasanatu bi'asyrati amsalihha. Jadi dengan niat baik itu ya, banyak juga dalam syurga itu daripada orang-orang yang asalnya berniat dengan niat yang baik tapi tak sempat nak buat. Allah yarham kemarin sebenarnya bukan tak pergi ke Mekah. Memang dah pasang niat dah, dia dah buka buku dah pun ditabung haji. Tapi udahlah lantaknya sakit. Gitu kan. Jadi dah ada niat. Sekalipun sebagaimana tersebut di dalam Musnad Abi Ya'la bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata Allah Taala bagi malaikat hafazah, iaitu malaikat yang menjaga. Malaikat yang menjaga hamba Allah ini yang mukmin, pada hari qiyamah suratkan olehmu, maknanya catatkan, naktubu ma qaddamu, kami catatkan apa yang telah mereka lakukan termasuk niat-niat mereka ya, bagi hambaku itu bahagian pahala kerana dia banyak membuat niat-niat yang baik di atas muka bumi. Sebab itulah makanya kita terlibat dengan perkara-perkara yang berupa kebaikan-kebaikan, walaupun mungkin tak sempat kita laksanakan, tetapi Allah Ta'ala kata kepada malaikatnya, tulis dan catat
hambaku bagian-bagian pahala lantaran niat-niatnya yang baik. Tapi bukanlah bermakna kita berpada dengan niat, kita berusaha, tapi ada halangan, ya, ada halangan. Maka tidak sia-sia niat yang baik itu, ya. Maka katanya, wahai Tuhanku, tiada kami ingat akan yang demikian itu. Tiada ia di dalam sahifah suratannya. Sahifah ni ialah suratan amalannya. Maka firmannya, bahwasanya walaupun dia tidak berbuat, tidak tersurat, tetapi kata Allah, aku tahu antara aku dengan dia. Aku tahu sebab apa? Niat ini sirrun min asrarillah. Niat ini adalah rahsia daripada rahsia Allah. Allah tahu apa yang dalam hatinya. Alimun bizatis sudur. Allah tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Jadi kata Allah pada malaikat, malaikat, kamu tak tahu, aku tahu apa dalam hati dia. Maknanya kita kata bahawa betapa seninya ilmu Allah, alimul ghaib wasyahadah. Allah tahu benda yang tak nampak. Malaikat tak tahu. Malaikat dia catat apa yang nampak je. Malaikat catat apa yang kita buat. Malaikat tak tahu niat. Yang tahu niat ini sir min asrarillah, rahsia tersimpan di sisi Allah, rahsia min daripada rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Baik, masalah 22. Hikayat ini cakap Arab, ya. Hikayat ini cakap Arab, cakap kitanya ialah kisah lah. Kisah pun cakap Arab. Kisah pun cakap Arab juga, ya. Jadi maknanya cerita lah. Cakap kitanya ialah cerita dua saudara yang bertukar niat. Seorang niat nak bertaubat, seorang niat nak melakukan jenayah. Dengar wahai saudaraku, adalah dua orang itu bersaudara. Seorang tu abang, seorang tu adik. Seorang ini pemboros, seorang ini kuat berbuat ibadat. Seorang itu mubazzirin, kuat, maknanya kita kata menghabiskan dan mensia-siakan wang. Sedangkan innal mubazzirin kanu min ikhwan syayatin, kan, adalah mubazir itu di antara saudara mara syaitan, ya tak? Tadi yang seorang lagi ni abid, kuat beribadah, ya. Maka yang kuat berbuat ibadah itu tiba-tiba dia ada bercita-cita hendak melihat iblis. Patutnya kita bercita-cita nak tengok malaikat. Kalau tengok iblis nanti terkesan pula dengan hati kita yang berpenyakit. Tiba-tiba zahirlah iblis bagi yang kuat ibadat itu. Apa kecek di iblis? Iblis ni khojanya memang gemuk ngecek je. Ngecek ni maknanya nipu lah, tak? Ngecek ni maknanya nipu, tak? Kalau orang Kelantan lain pula kecek ni. Kecek ni royak lah, dah kecek dah. Ceritalah, aku dah cakap dah, dah kecek dah. Tapi kalau kita kecek ni maknanya menipunya. Kamu ni rugilah, kamu mensia-siakan umur kamu. 40 tahun dah kamu beribadat, menyempit, menyusahkan diri badan kamu, bangun malam, berpuasa. 40 tahun berlalu dengan ibadat je, rugilah kamu, kata iblis. Sekarang kan ada lagi umur kamu yang masih ada sisa, maka carilah kesedapan dunia. Biarlah merasa nala wakra undalata genis taut, katanya tak. Kamu dah kuat ibadat dah 40 tahun dah. Ya tak? Carilah markah satu. Markah pula dah. Carilah awet satu. Ya tak? Biarlah merasa yang sedap-sedap. Nanti lepas tu kamu bertaubat, kembalilah ke ibadat. Tengok. Dia mula buka lubang. Ya tak? Dia mula nak menjerumuskan si abid yang kuat beribadat ni. Jadi tiadalah rugi kamu. Dunia dapat, akhirat dapat. Bersepadu katanya, ya tak? Maka kata orang yang kuat beribadat ni tadi, tak cukup ilmunya. Padahalnya kalau dia ada ilmu, tak usah didengar labun iblis. Tak pernah betul. Labun iblis ni kena kita lawan. Dia kata kanan, kita kata kiri. Dia kata kulu, kita kata kelio. Dia kata ke Sungai Siput, kita kata ke Kuala. Tak usah ikut labun dia. Dia memang ngecik je kerjanya.
Tiba-tiba yang kuat ibadat ni tapi tak ada ilmu, ya, udah dipercayanya, udah dia kata dia, ya, sungguh, sungguhlah kata Kelantan deh, sengoti. Jadi katanya rugi aku. Kenapa? Dia lah banyak masa dah 40 tahun beribadat. Cio rasa sikit. Ndak juga berawet-awet katanya. Ndak juga merasa nalu wakara gunda wundelata, tak? Baiklah aku turun kepada saudara aku, ya, yang membazir itu, yang enjoy itu, ya. Aku muafakat, makna muafakat ni ialah berbincang untuk mencapai kata sepakat bersama-sama dengan dia, makan, minum, tak kira halal, tak kira haram, bersedap-sedap. Ambil 20 tahun cukup lah, ambil 20 tahun. Kemudian aku boleh bertaubat dan sembah balik Tuhan di dalam 20 tahun yang baki lagi. Seolah-olahnya umur tu dia pegang. Kita pula menentukan umur. Manalah kita tahu. Kan kadang-kadang kopi tu tak apalah, kita muda lagi, bila lagi, inilah pun, ini dah esok taubat lah. Masalahnya dan ke taubat. Kona-kona baring terus. Kona-kona baring terus lebuh, tak? Contoh, tak? Maka ia pun turun dari tingkat rumah yang di atas ke bawah untuk mendapatkan saudaranya. Apa niatnya? Nak enjoy dengan adiknya yang kuat membazir dalam makan minum, tak kira halal haram. Adapun saudaranya yang pemboros yang duduk di tingkat bawah tadi, yang kerjanya membazir, asyik enjoy dengan makan minum, tak kira halal haram, yang duduk di tingkat bawah tadi, ya, yang memboros dengan minum arak, berbuat macam-macam kejahatan. Pada satu masa ia di dalam sedar dari mabuknya, ketika menghilang mabuknya, ya, dalam keadaan didapati dirinya sebusuk-busuk keadaan. Maklum sajalah orang yang mabuk ni dia tak sedar diri, ya, orang yang mabuk dia tak sedar, tidur merata-rata pasal mabuk. Ya tak? Bila kadang-kadang dalam longkang tidurnya pasal mabuk, sebelah tu pegang botol arak, tidur dalam longkang. Dia tak sedar kan. Jadi ya Allah, aku ngapalah teruk tidur dalam longkang, tak, ngapalah tidur tepi jalan, lantak dia mabuk ni tadi, ya, sebusuk-busuk hal, ya, badannya, kainnya berlumur dengan kencing, dengan kekotoran, sebab dia tak boleh kawal, akal dia hilang. Orang yang mabuk akalnya hilang, sudah tak boleh kawal kencingnya, ya tak? Dan ianya terbanting di atas tanah di dalam kelam malam. Bila sedar akan dirinya, kata dia, ya Allah, ngapalah aku jadi orang ni. Timbul penyesalan. An-nadamah. Di antara rukun-rukun taubat ialah menyesal. Salah satu daripada rukun taubat itu ialah menyesal. Wa nadimna ala ma fa'alna. Nadimna ialah menyesalnya kami atas apa yang telah kami lakukan. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Kami kembali kepadamu ya Allah, kami bertaubat kepadamu, kami menyesal atas apa yang telah kami lakukan, ya. Jadi katanya sia-sia aku menghabiskan umur aku dengan araknya, dengan mabuknya, dengan maksiat. Ruginya aku, habislah umur aku di dalam maksiat, berazab-azab diri, menyusahkan diri, membuat perkara-perkara yang sia-sia. Saudaraku sedang bersedap-sedap di atas sana beribadat, menjadi abid, ya, munajat dengan Tuhan. Sudah pastilah dia menjadi isi syurga dengan sebab ketaatannya. Dia tak tahu yang di atas tu sekarang dah bertukar corak. Dia tak tahu yang di atas tu, abang dia yang di atas, adik yang di atas tu dah bertukar corak. Udah berniat nak buat perkara jahat tu dah, nak merasa dah lama beribadat, nak turun ke bawah, nak enjoy sekali dengan abang lah katanya. Sedangkan dia tak sedar yang abang ni sudah insaf, nak naik ke atas, nak beribadat, nak beribadat macam adiknya. Jadi tak ada dah aku sia-siakan masa usia aku dengan mabuk-mabuk, ya. Dan kalau aku begini tentulah isi neraka lah rupanya jikalau aku berkekalan di dalam keadaan jahil, di dalam keadaan bodoh, di dalam keadaan tidak berakal di sini.
Ia pun teringat demikian, lalu ia bertaubat, berniat baik dan hendak taat mengerjakan ibadat. Dia pun naiklah nak pergi jumpa adiknya yang taat asalnya, tapi dah berubah niat untuk buat jahat. Ia pun naik hendak mendapatkan saudaranya di tingkat atas supaya secocok sepakat sama-sama untuk berbuat ibadat. Tak disedornya rupanya adiknya sudah berazam nak buat jahat, sudah berniat nak buat jahat. Jadi telah lalu di atas tadi diceritakannya abang turun dengan niat nak memperbuat maksiat dengan adik. Adik dengan seketika itu diceritakan telah naik ke atas nak berbuat ibadat. Seorang nak berubah untuk buat jahat, seorang berubah nak buat baik. Ketika mana turun, seorang naik, seorang turun, udah terlanggar weh. Bila terlanggar, kan? Di dalam saudaranya, yakni abangnya turun dari atas tadi, tergelecek kakinya, lalu jatuh ke atas adiknya, bertimpa-timpa keduanya, mati kedua-duanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak tahu lah siapa dulu mati, kan? Itu cerita lain, siapa dulu mati ya tak? Itu nak duit 100 supaya dapat lari daripada ceti ya tak? Sudahnya berlakon mati. Sudah dua-dua hidup balik. Langsung mati kedua-duanya. Jadi seorang mati dalam keadaan niat untuk berbuat baik, bertaubat. Seorang lagi mati dalam keadaan bercita-cita nak buat jahat. Ya. Maka matilah yang kuat beribadat di atas niat maksiat, dan matilah yang kuat maksiat di atas niat untuk bertaubat. Jadi kan kita ada dipanggil husnul khatimah dengan su'ul khatimah. Khatimah tu finishing. Kalau kita lumba lari, dia ada pita penamatnya. Jadi walaupun dah leading, first runner, second runner, third runner leading, tapi last runner lantaknya peot ke apa ke pengkor ke macam mana, ya tak, udah terlepas baton ke apa benda ke, disqualified di ujung, ya. Jadi leading, mungkinlah kita kata dia maknanya lawan lari 400 meter, memang dia leading sampai dia punya udah, ya tak, lagi di garisan penamat. Itu yang dipanggil khatimah, penamat tu. Sebab itu al-ibratu bil khawatim. Pengajaran itu juga diambil kira pada kesudahan, bukan hanya permulaan, ya. Jangan kita rasa sedap hati kita. Sebab itu kita mohon pada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Walaupun sekarang ini kami dalam keadaan baik, boleh beribadat, boleh taat, tapi risau di hujung-hujung ni esok. Udah tak nampak pula kat surau. Mana perginya? Kan? Udah lepas kau mana tu hang? Udah Yankee je weh. Rasa kena ni ahli jemaah kita ya. Kata udah dah apa tak kira. Dah ini tarakuca je. Kan? Udah di karaoke setiap malam. Apa kehenya udah tak datang jemaah. Kita risau begitu kan? Kita tak tahu hati kita ni, ya tak? Jadi katanya di sini bahawa, katanya di sini, maka jaga-jagalah, ya, jaga-jagalah niat. Hendaklah sentiasa di dalam niat yang baik, jangan berubah untuk melakukan kejahatan. Nanti tiba-tiba Allah panggil kita, maka yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kita risau, kita datang kepada Allah bukan dengan qalbin salim, bukan dengan hati yang sejahtera, biqalbin marad, dengan hati yang berpenyakit. Apa dia? Nak buat maksiat, ya. Jangan berbalik-balik, dan hendak ditukar pula dengan niat maksiat, jangan. Kerana barang siapa niat akan suatu kebajikan, berhasil baginya pahala, dan kalau nak berniat dengan kejahatan, maka berhasil baginya. Maknanya kita kata, kalau sekiranya tiba-tiba mati dan saat begitu, na'udzubillah thumma na'udzubillah. Niyatul mar'i khairu min amalihi, kata Nabi. Maka dengan sebab itu jagalah niat yang baik, sebab niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Sebab apa? Niat yang bersih, yang murni, ya tak, akan membantu tuannya. Niat yang buruk akan dikatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami bawa ke hadapan dia amalan-amalan dia kemarin, sudahnya kami ubah menjadi debu-debu yang berterbangan.
Pasal salah niat. Buat baik tapi salah niat. Nak jadi kemasyhuran, ada hidden agenda kata orang putih, ya tak? Ada agenda yang tersembunyi. Dia sebenarnya nak dapat kedudukan, jawatan daripada kebaikan yang dibuat tu rupanya. Maka faja'alnahu haba'an manthura, jadilah ia segala amalan baik itu debu-debu yang berterbangan, ya. Yakni niat mukmin lebih baik daripada amal si kafir kerana tiada sah amal melainkan dengan Islam. Orang kafir mungkin berbuat baik tetapi oleh kerana tak ada Islam. Islam itu adalah pasport. Kalau seorang itu ada tiket, ada beg kain, ada pakaian, ada duit poket, ada untuk berbelanja, semua ada. Tapi kalau tak ada pasport, tak jadi apa. Jadi Islam itulah. Maka dengan sebab itulah kita itu bersyukur kerana dilahirkan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati melainkan mestilah mati dalam Islam. Jangan nak niat ke lain pula dah, nak merasa jadi Kristian. Jangan, ya tak? Kata setengah ulama bahawasanya niat mukmin itu boleh mencapai akan pahala. Allah tidak sia-siakan niat-niat mukmin yang baik, ya. Maknanya di sini sebagai galakan untuk kita meneruskan kebaikan-kebaikan bermula dengan niat, ya, yang baik, yang tiada tercapai oleh amal kerana ada halangan-halangan, seperti dia tidak tahu bahawa dia akan ditipu penyakit dan akhirnya umurnya pendek, tapi dia sudah ada niat untuk berbuat baik. Sebagaimana yang tersebut di dalam masalah 23 nanti. Wallahu alam, kita terpaksa berhenti di situ. Sebab apa? Kita ni mengaji dua kitab. Jangan kabur orang. Kita tu mengaji dua kitab, ya tak? Jangan kabur orang. Risau terpesong niat. Kata, saya rasa kita ni dalam muka surat 109, ya, ada lipatnya di sini, iaitu menceritakan tentang keburukan orang-orang yang bakhil dan tidak mau mengeluarkan zakat. Sedangkan mengeluarkan zakat itu digandingkan dengan wa aqimus solah wa atawuz zakah, alladzina yuqimunas solah, ya, wa yu'tunaz zakah. Kalau kita lihat, Allah sentiasa gandingkan di antara solat dan zakat. Hablum minallah, hablum minan nas. Maknanya agama kita ini agama yang lengkap dan seimbang. Ketika mana kita solat, itu hablum minallah. Kita mana kita berzakat, itu hablum minan nas. Apa makna hablum minallah? Hubungan kita dengan Allah. Apa makna hablum minan nas? Hubungan kita sesama manusia. Jadi ketika kita solat, kita sedang menghubungkan diri dengan Allah. Ketika kita berzakat, kita sedang menghubungkan diri dengan manusia. Dan hakikatnya kita tidak boleh hidup seorang. Saling perlu memerlukan di antara satu sama lain, dan berdosa besar bagi orang yang tak mau mengeluarkan zakat sedangkan dia berupaya dan dia cukup syarat untuk mengeluarkan zakat. Baik, jadi kita masuk muka surat 109, insya-Allah. Saya pun tak tahu di mana kita berhenti, saya ambil daripada atas lah. Kelazatan dan kesukaan hanyalah dalam melihat wang dan kebendaan dalam genggaman. Ini penyakit humazatin lumazatah. Humazatin lumazah, yang Tuhan kata wail, celakalah, binasalah hidup, ya tak? Orang yang hanya jama'a malan wa addada, himpun kira campur, himpun kira campur, himpun kira campur, itu jama'a malan, himpun harta, wa addadahu, waw tu dan, addada kira, himpun kira campur, himpun kira campur, himpun kira campur. Orang yang bertakwa bukan begitu. Orang yang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang dia dapat rezeki, dia akan infak sebahagiannya. Mungkin 2,5%,
Mungkin pada malam ini bila tabung lalu, dia masukkan RM1, dia masukkan RM5, dia masukkan apa yang dapat. Sebab apa yang Tuhan bagi rezeki, maka dia tak akan sia-siakan, dia akan infakkan. Daripada pagi, daripada subuh, sudah dia masukkan sesuatu dalam tabung, bawa lah sampai ke maghrib, bawa sampai ke isyak, dia masukkan sesuatu dalam tabung. Itu sifat orang yang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dapat tolak. Bukan campur je. Ya. Jadi orang yang tidak bertakwa, yang binasa itu ialah dapat campur. Tak ada nak tolak. Kita dapat je, kita akan tolak. Sebahagiannya RM1 ke RM5 ke, terpulanglah, ya, terpulang. Yang penting keikhlasan kita dan keupayaan kita. Jadi tak bolehlah kelazatan, kesukaan hanya dengan melihat wang. Bahkan kita rasa lazat dapat meringankan beban orang dengan bantuan-bantuan. Orang tu dapat senyum, dapat gembira melihat bantuan-bantuan kita sampai tak terkata seronoknya. Ya, kadang-kadang bila kita membuat bantuan-bantuan ni, orang terima bantuan tu kadang-kadang udah tak nengok dah kita ni, dia seronok sangat. Senyap je makan tu. Ya, dia makan apa yang kita bagi tu senyap je. Apa tu? Kerana ndak sangat bendanya. Ya, kita moncoh, dia tak dapat apa-apa, ya tak? Jadi bila dia dapat tu, dia makan senyap, tak ada belabun-labun. Pasal apa? Seronok no dapat yang kita bagi tu. Sebab itu kan ayah kan apa itu? Ayah bila tengok, ayah bawa balik barang, ya tak? Bawa balik mentabak lah, bawa balik channel lah, bawa apa. Bila anak-anak tu makan senyap, seronok, abah-abah tengok kan. Marilah abah makan sekali, tak apalah abah tengok anak, tak apa dah. Sebenarnya abah dah makan tadi. Udah sup ekor no. Itu abah sekarang lah. Abah dulu tak apa itu. Abah dulu dia ada kualiti tak? Ada kualiti tak? Dan kebendaan di dalam genggaman, itu saja kesukaannya. Tak, bagi kita apa yang ada di tangan orang, hasil daripada infak kita, itu yang membahagiakan kita, ya. Kita merasa seronok, ya. Jawab. Sebab timbalan Perdana Menteri tak ada lagi. Mana dia tahu kok dapat. Yang ada menteri kanan je. Padahal dia sedar akan mati, tak? Padahal dia sedar dia akan mati at any time, bila-bila kita pun tak tahu, ya Allah, ya tak? Sehingga tersebut di dalam syair, wahai saudaraku, setengah orang adalah binatang, kiranya nak makan tidur beranak, makan tidur beranak, ya tak? Sedangkan kalau makan tidur beranak tu ialah reban ayam, ya tak? Makan tidur beranak terban, ya tak? Dalam bentuk lelaki pandai dan teliti, dia tahu setiap musibah dalam hartanya. Ketika musibah menimpa agamanya, tetap ia tidak merasanya. Maknanya dia rasa terkilan sesuatu yang menimpa harta, tetapi dia tak rasa langsung terkilan sesuatu yang menimpa agama. Ini suatu penyakit. Kita sebenarnya terkilan dan rasa sedih sesuatu yang menimpa agama kita. Ya Allah, aku sampai sekarang masih lagi rupa ma'alaf. Baca Quran tak lepas-lepas lagi dah rupa. Lama dah jadi ma'alaf ni. Ma'alaf tu mu'alaf lah. Dulu tak pandai baca Quran, dah lama ni udah tongkeh, tak tahu-tahu juga. Kita rasa itu musibah yang menimpa agama. Kita rasa sedih. Jangan kita rasa sedih kehilangan harta je. Kita rasa sedih pada kemiskinan agama kita. Ya Allah, aku ni, ya Allah, kurang benar lah baca Quran, kurang benar lah pergi berjemaah ke masjid, kurang benar lah pergi ngaji-ngaji, aku kira meraci ke. Contoh. Jadi kita rasa sedih, bukan sedih pasal harta, sedih pasal miskin agama kita tu. Sepatutnya begitu. Ketika musibah menimpa agama, tetap ia tidak merasa. Ini fi qulubihim marad, hati berpenyakit. Kalau hati itu sehat, qalbin salim, dia tetap akan rasa duka cita kalau musibah menimpa agama. Maknanya, ya Allah, perkara yang rupi ni pun aku tak tahu nak menyelesaikannya. Mak dapat berapa, isteri dapat berapa, anak laki-laki macam mana, anak perempuan macam mana. Yang ini pun aku tak tahu komanya lah aku. Contoh. Kita rasa tu.
Ya Allah, aku ni takbir raya pun tak lepas lagi. Macam mana sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza junda, aku jadi rafidah qasidah. Situ perginya. Itu yang pasal duduk belakang tu risau mikrofon sampai. Padahal dah tongkih tu, dah tobin tu. Itu pun tak lepas dah berapa kali raya dah. Jadi kita rasa, ya Allah, ngapalah aku kopi ni. Sampai nak apa nak wa sadaqa wa'dah nasara abdah pun tak tahu. Yang aku tahu qasidah rafidah jalan dah. Jadi kita rasa itu harus kita tingkatkan diri kita. Ya, jangan kita biarkan agama kita miskin. Yang lain bersyair, bakhil itu penyakit yang parah. Ya, bahkan sebenarnya diiringi dengan azab. Kalau kita lihat dalam Quran, ya, penyakit bakhil itu diiringi dengan azab. Ini bermakna dia bukan dosa kecil, dia dosa besar. Ya, tidak patut bagi orang yang beragama dan bermaruah bersifat dengan sifat bakhil. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat daripada penyakit bakhil, ya, maka beragama dan bermaruahlah dia. Kalau dia tidak selamat daripada penyakit bakhil, maka cacatlah agamanya, cacatlah maruahnya. Lalu ke nunggu Cikgu Murni je baru nak bagi? Contoh Haji Bakhil bin Lebay Kedekut ni dah. Dia bila orang datang je minta, dia mula sakit demam, ngeletor ya. Mula disuruh labu-labi apa letak demuh kepalanya dah. Datang Cikgu Murni hilang sakitnya. Mak cukup harum tu ya. Maka diutamakan kekayaan dan kerja keras, tidak diutamakan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Demi umurku, sesungguhnya dia tertipu. Sebab tiada yang kita punya, semuanya Allah punya. Reta tu pun bukan kita punya. Kejap je kita megangnya nama kita itu, ya, tukar pasal ada bicara kuasa. Lepas tu kita tak ada esok, udah bicara kuasa pula, rabah nama kita, padam nama kita. Orang lama kata rabah, ya, rabah nama kita, padam nama kita, masuk pula nama anak kita. Itu kejap je nama kita tu. Ya, kejap je nama kita, bukannya berkekeh tak? Jadi kalau kita rasa sabuna anna malahu akhladahu, dia menyangka hartanya mengekalkan dia, kalla, sekali-kali tidak, harta tak boleh mengekalkan kita. Orang yang bakhil la yumbazanna fil hutamah, akan dicampakkan ke neraka hutamah. Neraka ni banyak, ada jahim, ada jahannam, ada sa'ir, ada saqar, ada hawiyah, ada hutamah, ya. Katanya, wahai orang yang sengsara. Sengsara apa? Sengsara dengan merebut harta ni. Tak cukup-cukup. Ya, sebenarnya orang yang kaya ialah kaya jiwa, bukan kaya harta. Ya, apa bidak tidur atas tikar mekewang, bantai ke kabu, fajar asmara, itu pun je tak ngapai tanya. Itu pun jadi. Ya tak, lena tidurnya jenuh gerak. Dia memijak hak dunia dan akhirat, dijualnya dunia dan agama dengan sesuatu yang hina. Ya, maknanya kita kata sanggup dia. وَيَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Orang yang sanggup menggadaikan agama demi dunia, ya, sanggup menggadai agama demi dunia, Tuhan kata perniagaan ini tidak akan menguntungkan. Fama rabihat, makna rabiha ialah untung. Fama rabihat tijarah, tijarah ialah bisnes, perniagaan, business deal. Apabila seorang menggadaikan agama demi dunia, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Termasuklah yang ambil rasuah, itu gadai agama lah. Sebab ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Sama ada yang memberi dan menerima, kedua-duanya dalam neraka. Kamu tak cerdik, orang ambil lah, bila lagi, ini pun tak ngapai, katanya. Yang lain bersyair, ketika harta tidak berguna lagi, teman dan tetangga bila menghadap Allah di padang mahsyar,
Tak ada dah makna teman-teman yang ramai. La yanfa'u mal wala banun. Ya tak? Tak ada lagi bermanfaat harta yang banyak, anak pinak yang ramai. Ya. Tidak boleh pula diadakan ketika tiada, akibatnya ahli waris akan mengikisnya di dunia, milik si bakhil, diwaris di belakangnya penyesalan kerana tidak menunaikan hak harta berupa zakat dan sedekah, maka akan dikalung dengan kalungan daripada azab api neraka, kalungan api, ya, kalungan api. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kita berhenti dekat muka surat 109. Bashar telah berkata, ya, cuba nanti tanda situ, Bashar telah berkata, ya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.